Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, majoriti umat Islam di seluruh dunia sekali lagi pada tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi dapat menyambut perayaan Maulidur Rasul bagi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar sebagai sambutan bagi seorang pembesar, tokoh filosof, pujangga, pemimpin politik, masyarakat dan lain-lain. Yang jelas, sambutan keputeraan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkekalan insya-Allah hingga ke akhir zaman. Merayakan Maulidur Rasul sekaligus bererti kita mengangkat kesucian dan ketinggian agama Islam sebagai agama benar yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Maulidur Rasul adalah satu peristiwa besar dalam kehidupan umat Islam, bukan untuk dikenang dalam masa yang terhad, tetapi apa yang lebih penting, kewajipan umat adalah untuk menekuni sirah junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi melengkapkan diri memahami ajaran Islam. Selanjutnya, fadilat sambutan Maulidur Rasul menurut Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, tokoh ulama terkenal, menulis dalam kitab yang berjudul Mukhtasar Sirah Nabawiyah bahawa memperingati Maulidur Rasul adalah satu manifestasi amal hasanah. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, ulama ternama yang menjadi rujukan utama di Universiti Al-Azhar Mesir, menyatakan bahawa sesiapa yang mengumpulkan orang Islam untuk menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Maulid dan mengadakan syarahan mengenainya, serta menyediakan makanan bagi mereka dan lain-lain kebajikan, nescaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari akhirat bersama dengan para wali, orang mati syahid dan orang saleh, dan ia akan berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Demikianlah besarnya makna sambutan Maulidur Rasul. Justru jangan ada dalam kalangan kita yang mempermasalahkannya sebagai satu bid'ah. Walau bagaimanapun, kita tetap menolak apa saja amalan-amalan khurafat yang boleh menjejaskan kemuliaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik, qudwah hasanah. Kejayaan terbesar baginda adalah kerana kegigihannya berdakwah dan berjuang untuk merubah masyarakat jahiliah yang keras, kasar, egoistik, pembunuh, pemakan makanan-makanan kotor, pemerkosaan wanita dan lain-lain tingkah laku buruk yang merendahkan status kemuliaan insan. Dalam masa 23 tahun, akhirnya masyarakat jahiliah bertukar menjadi warga Muslim yang baik. Sesungguhnya, junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembina tamadun khair ummah. Al-Quran memperakukan bahawa kerasulan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kerahmatan untuk seluruh warga alam, manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kami utuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk mendatangkan rahmah kepada seluruh alam." Surah Al-Anbiya 107. Dalam hubungan ini, junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah hadis yang sangat tinggi nilainya dari segi kerahmatan risalah yang dibawanya. Setibanya di kota Madinah, baginda bersabda, "Sampaikan salam, berarti kedamaian dan kesejahteraan. Agih-agihkan makanan, pereratkan hubungan silaturahim, tunaikan salat di waktu malam dalam suasana manusia sedang tidur nyenyak." Ketika umat di seluruh dunia sedang menghadapi pelbagai cabaran dalaman dan luaran yang getir,
Marilah kita menghayati sepenuhnya tuntutan ayat 31 dalam surah Ali Imran. Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihimu. Justru pesan-pesan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaiknya kita ikuti dengan serius dan tekun. Yang pasti hubungan kerohanian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangat rapat. Justru mereka berjaya membantu junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperkasakan perjuangan Islam di seluruh dunia hanya dalam masa setengah abad. Inilah sebabnya Said Qutb rahmatullah alaih, penulis ternama kitab Tafsir fi Dhilal Al-Quran, menyifatkan generasi awal Islam adalah generasi Al-Quran yang unggul, Al-Jil Al-Quranil Farid. Seperkara penting yang perlu kita peringatkan bahawa selain dari aspek tauhid dan syariah, junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembina akhlak mulia untuk segenap lapisan manusia. Baginda bersabda, hanya saja aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Keseluruhan akhlak mulianya terkandung di dalam Al-Quran. Malangnya pada masa kini, kita sedang menyaksikan bibit-bibit keruntuhan akhlak manusia yang semakin parah. Keteladanan pribadi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempesonakan kawan dan lawan. Kita terpesona dengan keupayaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dapat membina sebuah generasi para sahabat yang sangat tinggi kualiti sahsiah diri mereka sehingga mereka layak menjadi insan Rabbani yang menepati hadis junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, menunggang kuda di siang hari dan menjadi seorang rahib pada malam hari. Fursan bin nahar wa ruhban bil lail. Akhir sekali, kita wajar memastikan bahawa seluruh isi kandungan perjuangannya mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan sepenuhnya demi menggapai tamadun khair ummah. Junjungan berpesan dalam sebuah hadis yang sahih bahawa aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu semua tidak boleh sesat. Kedua-duanya ialah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Atas nama seluruh warga Institut Kepahaman Islam Malaysia IKIM, saya mengucapkan salam Maulid Rasul kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.